Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali nawaitul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Allahumma inna amsayna nushhiduk ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Terima kasih kepada Haji Abdul Rahman, Jabatan Kuasa Masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya akan cakap tajuk yang sama seperti dalam kuliah di Masjid Kelawai yang lalu, iaitulah kisah seorang daripada Rasul yang disebutkan dan dipilih oleh Allah untuk diceritakan di dalam Al-Quran. Bilangan Rasul lebih kurang 315. Dari jumlah 315 itu, Allah pilih untuk diceritakan dalam Al-Quran 25. Yang Quran saya ni, saya main pada rumah. Saya balik ni, kata saya balik Quran masjid pula. Abang tak siap lah. Ni Quran saya buat main. Tak ada kulit lah. Dalam ni Allah sebut 20 nama 25 Rasul dan kisah 25 Rasul. Ada lagi Rasul-Rasul lain yang tidak diceritakan oleh Allah. Banyak lagi. Lebih kurang berapa? 90% Rasul-Rasul lain tidak diceritakan. Tuan-tuan boleh niat, berazam, satu hari nanti kita masuk dalam syurga, nak jumpa, nak tahu, kita nak tahu nama dan kisah Rasul-Rasul lain yang tidak diceritakan oleh Allah dalam Quran. Dalam ni Allah cerita sikit saja. InsyaAllah satu hari Allah masukkan saya dan kita semua dalam syurga. Kita nak tahu lagi Rasul-Rasul yang lain yang tidak diceritakan oleh Allah dalam Quran, tetapi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita maksudkan, Rasul yang kita maksudkan pada malam ni ialah Nabi Lut ibn Harun ibn Tarih alaihi salatu wassalam. Nabi Lut.
Nabi Lut ini daripada keluarga yang beriman, iaitu dia anak menakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, anak saudara. Nabi Ibrahim, semua orang tahulah, isteri dia beriman kedua-duanya dengan beliau, iaitu Sarah dan Hajar. Anak-anak Nabi Ibrahim juga kesemuanya beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak yang lahir daripada Sarah pun beriman, anak yang lahir daripada Hajar pun beriman. Bahkan Sarah dan Hajar bukan melahirkan orang biasa, mereka melahirkan juga para rasul. Ayah rasul, anak pun rasul. Masya Allah, hebatlah keluarga. Keluarga hebatlah tuan. Ayah pun baik, anak pun baik, bahkan cucu pun rasul, cicit pun rasul. Dah tak mau hurai dah tu. Hak tu kena cari sendirilah. Rupanya Nabi Ibrahim ni bukan sahaja anak-anak dia soleh, isteri dia solehah, dia juga ada anak menakan rasul juga. Tuan, anak menakan pun rasul juga. No? Bukan nabi, rasul. Tinggi lagi, iaitu Lut ibn Harun ibn Tarih. Tarih tu Azar. Ibrahim bin Azar. Lut bin Harun bin Azar. Anak menakan lah. Jadi ayah Lut iaitu Harun, dua beradik dengan Nabi Ibrahim. Satu. Yang kedua, selepas berhijrah ke Palestin, daripada Iraq pergi Palestin, pergi ke Mesir, balik Palestin, Nabi Ibrahim bawa isteri dan anak-anak dia. Begitu juga Nabi Lut bawa isteri dan anak-anak dia. Sekalilah jalan sekali, berhijrah sekali, berdakwah sekali. Bila sampai ke Palestin semula, ni saya pendekkan ni, lah panjang jadi lagi panjang. Sampai ke Palestin balik, waktu tu Nabi Ibrahim ada isteri yang bernama Sarah dan tak ada anak lagi. Kemudian Nabi Lut, dia ada isteri, nama apa tak tahu, dalam hadis tidak disebutkan, dalam Quran pun tidak disebutkan. Dan ada anak wanita, 2 orang. Anak perempuan. Nabi Lut ada anak perempuan. Kemudian Allah mengarahkan Nabi Lut alaihissalam untuk pergi ke satu tempat berdakwah. Kerana di negeri itu sedang merebak satu penyakit yang tak pernah ada lagi dalam alam ni, iaitu penyakit laki menikah dengan laki-laki. Penyakit laki-laki menikah dengan laki-laki. Tempat tu nama dia Sadum. Ni nak dengar fakta ni malam ni pasal Nabi Lut ni. Tuan-tuan tengok bagaimana sifat kaum Nabi Lut ni sehingga membuatkan Allah Ta'ala murka. Sampai tahap apa? Sebab homoseksual yang diamalkan oleh kaum Nabi Lut ni tahun 2018 turut diamalkan. Ada komuniti masyarakat yang macam ni ada. Tapi setara mana? Ni seronok ni, ceramah belah sini boleh cakap utara kan. Setara mana masyarakat hari ini mengamalkan dan membenarkan dan meredai dan mentakpakan LGBT ni?
Kan? Kalaulah tahap pengamalan dan redha mereka kepada amalan songsang ini sama seperti apa yang diamalkan oleh kaum Nabi Lut, maka natijah dia juga sama, iaitulah akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang paling dahsyat sekali. Azab di atas azab di atas azab. Saya tengok. Ceramah saya tak panjang. Kan? Sat je. Tak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Allah pun arahkan, wahai Lut, kamu pun rasul, pergi ke satu negeri namanya Sadum. Di sana ada kemungkaran yang luar biasa yang semenjak aku ciptakan alam, tak pernah lagi dibuat kemungkaran itu. Berzina pernah ada. Arak pernah diminum sebelum-sebelum ni. Bunuh pernah dilakukan. Wahai Lut, negeri yang kamu nak pergi ni, negeri Sadum ini, penduduk negeri itu mengamalkan satu benda yang semenjak diciptakan alam ini tak pernah dibuat perkara itu. Apa dia? Iaitulah hubungan seks songsang. Maka Nabi Lut pun berhijrah daripada Palestin bersama isterinya. Isteri Nabi Lut normal lah. Yang dengar ni. Sagi sebab dia ada kaitan lagi. Sagi kat cerita sagi ni dia ada kaitan. Isteri Nabi Lut normal. Dan dua anak perempuan Nabi Lut alaihissalam. Maka pindahlah daripada Palestin pi ke Sadum. Kan? Benda apa Sadum kan? Sebutlah negeri moden ni baru kenal. Kan? Negeri yang moden, negara yang moden hari ini, Sadum ni terletak di Jordan. Syria, Jordan, Palestin, negara haram Israel, Lebanon, semua duduk dekat-dekat. Boleh buka, nak faham antara, cara nak faham sirah, cerita-cerita Nabi ni, kena tengok sama peta Arab ni, baru kita boleh faham sepenuhnya. Oh, Nabi ni pindah mai ke sini, pi ke sini, kan? Bila Allah arahkan Nabi Lut, wahai Lut, pi tempat ni, perangai mereka ni dah makin teruk, makin merebak. Masyarakat dia semakin meredai, jadi tak kisah dah. Kira masyarakat dia ketika itu pi minang anak dia lelaki, minang anak lelaki juga. Tu tahap tu saya sebut satu tu. Zaman tu, tuan. Kemudian dia bawalah anak dengan isteri dia, dah dapat arahan Allah untuk pergi ke Sadum, iaitu selatan Jordan. Jordan ni alhamdulillah daripada utara sampai ke selatan saya dah sampai dah. Kan? Alhamdulillah. Waktu belajar dulu ni, saya belajar Syria tapi Jordan sebab ada kakak di sana, maka sebab tu pergi sana tu. Pergi berjalan, pergi ziarah apa semua kan. Dia duduk paling hujung sekali. Hari ini sebahagian daripada travel umrah ni, syarikat umrah, dia buat berjalan pergi ke Jordan. Jordan dulu baru pergi buat umrah. Ataupun Jordan masuk negara haram Israel, lepas tu pergi buat umrah. Ataupun pergi Turki, lepas tu pergi buat umrah pun ada. Macam-macam. Entah no? Ataupun pergi umrah balik singgah Jordan pun ada. Maka antara tempat yang mereka bawa ialah Sadum ni lah. Hari ni orang panggil, lagi kecil sikit dia panggil Laut Mati. Laut Mati itulah tempat yang Allah terbalik tu. Kan? Laut Mati lah dahulunya tempat Allah turunkan bala di negeri penempatan kaum Nabi Lut alaihissalam yang mengamalkan hubungan seks songsang dengan menterbalikkan bumi Sadum itu. No? Jadi maka Nabi Lut pun hijrah, dia pun pergi duduk di Sadum ni. Nah, hari ni
Hari ni laut mati tu. Kemudian bila sampai di sana, Nabi Lut dia menyebarkan dakwah dia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang mengamalkan seks songsang ni semakin merebak. Walaupun setelah Nabi Lut menetap di kampung tu. Semua rasul dia akan bagi tahu, aku pesuruh Allah. Ini kaedah. Ini kaedah. Dia tak ada rasul dia malu-malu macam hari ni orang tanya ustaz ke? Ish. Tak ada nak start lagi. Duk jawab macam-macam. Tak ada nak start lah. Ustaz kecil-kecilan lah. Apa. Rasul dia tak ada. Dia nak buat debat tawaduk pelik, tak ada. Rasul dia akan pi semua tempat, market ke, sekolah ke, pejabat ke, tempat berhimpun ke, di padang ke, tepi jalan dia akan abang, ana Rasulullah. Aku pesuruh Allah. Apa yang kalian buat adalah mungkar. Allah pilih aku untuk bagi tahu kepada kalian, perbuatan ini boleh mengundang bala Allah dan kalian akan diseksa oleh Allah di akhirat. Kalau terus begini dan tidak bertaubat. Ini panggil Rasul. Tapi bukan dia pergi kat semua orang, dia panggil ahli neraka ke ahli neraka, tak. Dengan penuh hikmah, penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Kat mana kena tegas, dia tegas. Kat mana kena berlembut, dia berlembut. Ini Rasul. Dan kebanyakan Rasul yang Allah sebut dalam Quran, Allah cerita mereka berdakwah siang dan malam. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah siang dan malam. Nabi SAW sama, Nabi Lut sama. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dia pergi jumpa kampung ni lebih kurang 4 daerah, 4 bandar besar dan penduduk Sadum. Dengan satu lagi di sebelah dia, nama apa saya tak ingat. Dan Sadum yang paling besar sekali, penduduk tu lebih kurang 400,000 orang. Majoriti penduduk itu homoseksual. Majoriti. Maka sebahagian wanita-wanita dia keluar pergi ke negeri lain, sebahagian. Lepas tu hak berbaki pula apa dia? Yang berbaki pula lesbian. Ada disebutkan dalam sebahagian tafsir. Lesbian pula dah. Lepas tu nak main anak kat mana Dah lah majoriti gay, homoseksual. Lepas tu hak sebahagian wanita berhijrah keluar sebab tidak dinikahi. Tuan-tuan, kad kenuri zaman tu, jantan menikah jantan. Senang faham. Tahap dia sampai macam tu. Tuan-tuan nak tengok macam mana apa bukti tahap dia sampai tahap tu, saya sebut. Bukti daripada Quran. Betapa kelakuan seks songsang itu diamalkan secara melebar dan tak ada siapa malu. Dia kata macam inilah zaman hari ni benda tu legal. Maksudnya benda tu dalam undang-undang. Boleh bernikah waktu tu. Dalam undang-undang kerajaan Sadum boleh berkahwin. Dan memang kita akan nampak perkahwinan tersebut seperti mana yang kita tengok pada masyarakat moden hari ini. Ada tak? Ada. Ada tak negara yang mengundang-undangkan benda ni, yang membenarkan? Ada. Selain daripada Kanada dan Amerika Syarikat, dan antaranya Australia sedang diperbahaskan. Sedang dibahas. Saya tak tahulah, mungkin dah lulus dah kot. Waktu saya pergi ceramah di Australia, saya pun tak ingat dah. Sydney ke Melbourne pun saya tak ingat dah. Waktu tu paling panas sekali ketika itu di parlimen mereka ialah meluluskan satu akta undang-undang perkahwinan sejenis. Duk berlawan, ada dua grup ketika tu, dan mereka duk turun di jalan-jalan, mereka duk turun di tempat-tempat awam, berceramah, ketuk pintu ke pintu. Saya tanya, saya tengok, saya kata ni ada pilihan raya ke? Bukan pilihan raya. Mereka duk berlawan untuk luluskan undang-undang ni.
Ada dua grup lah. Separuh setuju, separuh ahli kabinet tu tak setuju. Apa keputusan dia saya tak tahulah. Noh, untuk membenarkan perkahwinan sejenis tersebut. Tuan-tuan, sampai tahap tu. Berlaku tak zaman hari ni? Berlaku. Ada tak masyarakat ni di Malaysia? Ada. Ada tak yang memperjuangkan hak mereka ni? Ya. Ada satu kumpulan yang sedang memperjuangkan hak mereka ini. Keadaan umat Nabi Muhammad ni dia akan semakin elok ke? Dia akan maksiat dia akan semakin membarah? Jawapan dia akan semakin membarah. Semakin jauh zaman kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zaman Rasulullah, maka mereka akan semakin jauh daripada Allah. Ini kaedah. Orang baik sentiasa akan ada, pejuang Islam sentiasa akan ada. Orang yang berada di pihak kebenaran sentiasa akan ada sampai kiamat. Cuma dari sudut iman, dari sudut soleh, semakin dekat dengan kiamat, maka semakin bertebaranlah kejahatan, semakin ramai orang jahat dan semakin kurang orang baik. Yang ni kaedah hadis berlambak. Kita tak bahas tajuk tu. Tuan. Maka yang tuan-tuan duk tengok ni, yang duk mula timbul di Indonesia perjuangkan hak LGBT terang-terangan, ada orang-orang yang mewakili kaum ni, dah berani masuk dalam TV, dah berani pergi jumpa menteri, dah berani pergi. Hak ni akan semakin kurang ke semakin berkembang? Dia akan semakin berkembang. Dia akan semakin berkembang. Ke arah mana? Ke arah meluluskan keadaan mereka ni lah. Kan? Kita bukan membenci, tapi kita sebut. No? Semua yang berlaku di dalam sejarah, di dalam sirah, kepada rasul-rasul, kepada umat-umat yang terdahulu, perkara itu akan berulang, keadaannya akan berulang, watak-wataknya akan berulang, perbuatan-perbuatan itu akan berulang. Begitulah juga natijah dan azab yang akan didatangkan oleh Allah akan berulang. Yang ni kaedah. Kalau kita di kalangan yang tak reda, di kalangan yang lawan, Allah akan bangkitkan sebagai orang yang tak bersalah dan tak reda dengan maksiat itu. Selesai. Nabi Lut pun pergi. Sambung balik. Maka Nabi Lut alaihissalam berdakwah siang dan malam. Di jalan, di padang, di merkit, di pejabat, di sekolah, di semualah dia pergi. Kemudian Nabi Lut sebut, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Tuan-tuan baca tadabbur semua tuan-tuan kita bila baca tadabbur, tadabbur ni tuan-tuan baca, kemudian tuan-tuan berhenti berfikir, mendalami, menghayati. Berani Nabi Lut alaihissalam ni dia pergi sampai ke tempat lubuk orang duk sewa. Nak sebut macam mana? Zaman hari ni apa dia bahasa apa? Kelab malam tu lah. Kelab malam ni, tempat yang orang berzina, tempat yang zaman tu tempat orang berliwat, tempat orang minum arak. Dia pergi sampai ke situ. Nabi Lut kata, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Aku tahu di tempat-tempat kelab-kelab kamu semua penuh dengan perbuatan ni. Benda tu dia tak jadi rahsia. Tuan-tuan, di Malaysia ni dia tak ada lagi lah. Tak ada apa, ada dah di KL. Tak ada lagi. Ada dah kelab khas untuk gay ni, ada dah beberapa. Di Bukit Bintang ada berapa? 4 kah? Berita ni bukan saya pergi tuan. Berita, hak tu yang saya pernah baca. Dah ada dah kelab gay, kelab untuk gay khas. Allah sebut dalam Quran, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kamu memang ada di negeri Sadum ketika itu tempat-tempat yang khas untuk kamu sewa orang-orang ni. Untuk kamu datangkan syahwat kamu, puaskan syahwat kamu di tempat-tempat ni. Tak ada siapa malu. Sehingga mereka berkahwin sesama mereka dan diadakan perkahwinan dan diumumkan kepada orang ramai. Tahap tu.
Ke arah tu dah, ke arah tu. Luar negara berlaku dah, sudah berlaku. Sudah berlaku. Lepas 2-3 tahun akan ada satu negara isytihar. Lepas tahun ada negara isytihar. Lepas tahun ada negara isytihar. Untuk bagi hak ni. Amerika yang paling celaru, yang paling rosak sekali fitrah dia. Di Amerika Syarikat yang paling ramai. No? Dalam tentera Amerika Syarikat, saya suka kaji. Saya nak ceramah, saya mesti kaji. Dalam tentera Amerika Syarikat ada 40,000 tentera Amerika Syarikat yang LGBT. Sebab mereka memang mereka tak ada kamu gay ke? Ish, malu. Tak ada. Yes. Dia akan sebut tu, saya gay. Saya lesbian. Dia sebut. No? Ada satu pengacara perempuan nama Ellen Shaw. Saya bukan duk tengok kat dia setiap hari, bukan. Bila saya baca bab ni, saya kaji. Type dalam English apa semua, keluar Ellen Shaw. Saya tengok dalam 10 berapa belah dia punya rancangan English lah. Dia rancangan talk ni lah. Talk, dia panggil tamu. 1, 2, 3 tamu dia macam-macam lah. Sangat kaya lah. Dia ni sangat kaya. Dan ni saya nak cerita ni, keadaan sampai mana dah tahap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari ni di atas muka bumi ni ada 7 bilion semua umat Nabi Muhammad. Kesemuanya umat Nabi Muhammad, bukan yang Islam sahaja. Takat mana dah umat Nabi SAW sampai sekarang ni? Ni. Dia ni tuan-tuan, dia punya yang ikut dia punya YouTube dia 28 million. Tuan-tuan faham tak ni? Subscribers kan? Yang nak cerita hak tu pula kan? Payah. Di Malaysia ni yang duk rakam-rakam ni antara yang tertinggi ni Rahman TV. Rahman TV mai. Ni Rahman TV ada 144 lebih kurang 144,000. Ellen ni dia 28 juta. Yang duk ikut dia tu. Kalau Instagram dia 56 juta. Punyalah ramai. Satu hari saya tengok dia punya wawancara tu. Wawancara dia. Dia pun buat tajuk hari tu iaitu perkahwinan dia. Rupa-rupanya dia berkahwin dengan perempuan juga. Tak ada apa, dia tak ada malu apa. Memang dia buat mai dengan isteri. Isteri ke suami saya tak tahu lah. Kan? Saya tak ingat waktu tu dia sebut she's my, saya rasa yang tu her wife kot. Yang tu. Saya rasa. Kan? Yang tu isteri dia, tak silap saya. Tuan-tuan, tak ada apa. Depan berapa puluh juta orang, dia tunjuk kata dia kahwin, dah buat beli gaun, buat majlis perkahwinan. Tak ada segan-segan apa, tak ada tuan-tuan. Sudah sampai setahap itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam 2018 ni. Seperti mana biasanya umat Nabi Lut alaihi salam pada zaman itu, tak ada siapa malu dah. Benda tu kira bahkan disebutkan oleh para ulama tafsir, sebahagian ulama tafsir sebut seorang ayah dapat anak yang mukanya kaca, maka dia liwat anak dia pula. Setahap itu. Maksudnya berkahwin dengan laki ni biasa. Waktu tu berkahwin, buat perkahwinan, dalam kad kahwin tu laki dengan laki biasa, tak ada apa. Sampai dah umat Nabi Muhammad ke tahap itu? Sampai. Berapa hari lepas saya tengok lagi dia punya show dia. Allah tunjuk lagi. Satu je, bukannya saja tengok sampai 2 jam dia. Satu je Tuhan tunjuk tajuk-tajuk. Dia tak lama, dalam 15 minit, 20 minit aja satu show dia. Dia panggil 2 tetamu. Saya pun nak tengoklah 2 tetamu ni apa kan. Dia selalunya yang pelik-pelik lah. Itu ini yang bekerja. Adalah mereka ambil tetamu-tamu yang pelik-pelik dan sebagainya. Mai 2 orang tetamu. Allahu Akbar. Seorang lelaki, seorang perempuan. Pasangan suami isteri. Dia mai. Satu orang lelaki, satu orang perempuan. Di Amerika Syarikat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, laki-laki dengan perempuan ni pasangan suami isteri. Bila duduk, lepas tepuk tangan, apa berdiri apa semua, maka Ellen ni pun tanya dekat perempuan ni, kamu lahir dulu lelaki? Dia kata, ya. Tanya dekat lelaki ni, kamu lahir dulu wanita? Ya, saya lahir dulu wanita. Saya kata, hak ni lagi celaru teruk ni. Tuan-tuan, hak main ni pasangan suami isteri, laki perempuan.
Hak laki ni dulu perempuan, hak ni dulu laki. Dia punya celaru atas celaru atas celaru, dosa atas dosa atas dosa, laknat Allah atas laknat Allah atas laknat Allah. Hak dulu asal laki tukar jadi perempuan, hak dulu asal perempuan tukar jadi laki. Berkahwin pula. Saya pun tengok, subhanallah, ada kan ni? Ada. Soalan pertama Ellen tu dia tanya, kamu lahir dulu as a man? Yes. Hak ni pun kamu lahir dulu sebagai seorang perempuan? Ya. Subhanallah. Macam mana pun tak tahu. Tapi tuan-tuan, teknologi di sana dan di Australia, kan, teknologi di sana bila lepas tukar badan, dia tukar sekali dengan suara, dia tukar sekali dengan semua hormon bentuk badan dengan anggota sulit, semua dia tukar. Kira hak laki ni, hak suami, hak mai tadi ni, hak suami ni, suara laki, badan laki. Badan laki, suara laki. Hak isteri ni pula mai, suara perempuan. Kan? Kita hak Malaysia ni, nampak muka segak, dia cakap-cakap tu dia. Tak lalu terus. Dia cakap-cakap tu dia, bunyi jantan tu tak hilang. Sebab dia pergi buat di Thailand kot. Dia kena pergi, tu dia duk mengajar pula dah. Kena Australia mahal sikit, 200,000. Kan, dia mereka syarikat apa semua ratus-ratus ribu. Belah-belah sini 7,000, 15,000. Mana dia tukar sekali dengan suara? Tuan-tuan, di luar negara, dia tukar sekali dengan suara, dia semua ada pil dia. Pil. Ini hidung lah, apa semua. Subhanallah. Tu nak jadi apa lagi? Tuan-tuan, yang tu lebih dahsyat, lebih celaru daripada umat Nabi Lut AS. Hak contoh saya buat tadi ni. Dan wujud benda tu. Akhir sekali semua orang hak dalam show talk tu, dalam program talk tu tepuk tangan apa semua, seronok. Tepuk tangan apa semua. Ellen tu pun kata, disebabkan kamu menghadapi cabaran untuk hidup, berkritikan apa semua, orang payah nak terima, saya hadiahkan $25,000 pada kamu. Dia bagi. Punya kaya. Seronok diorang ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau tuan-tuan dengar cerita umat Nabi Lut sudah cukup teruk, mai tang zaman umat Nabi Muhammad 3 kali lebih teruk daripada hak dulu. Tapi Allah duk tahan bala, Tuhan tahan. Kasih kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini banyak ditahan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Tapi sekali tak sekali Allah bagi. Sekali-sekali Allah bagi. Maka Nabi Lut alaihissalam, dia pun berdakwah setiap hari. Kaum dia mendustakan dia. Mereka bagi amaran kat dia untuk halau dia. Kaum Nabi Lut alaihissalam, semua tentangan itulah. Tak ada siapa yang terima. Dan akhirnya Nabi Lut pun minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Sebab apa Nabi Lut minta? Sebab tiap-tiap kali berdakwah, dah berapa belah tahun Nabi Lut berdakwah, mereka akan kata, itina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. No? Itina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Bila Nabi Lut pergi berdakwah, dia berkata ni, buat mailah azab kalau betul. Mana azab? Mana? Dia cabar. Umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, saya duk perhati step tu je, jangan mencabar je. Satu tangga lagi je, satu langkah, satu step lagi je. Dia cabar, habis. Itina bi'azabillah, wahai Lut, mana azab Allah? Mana? Kata kemarin, kata ni dah berapa puluh tahun dah kami duk buat ni, tak turun pun. Nipu bah. In kunta minas sadiqin, kalau kamu benar wahai Lut. Bila majoriti, tuan-tuan nak tahu majoriti tak majoriti, sekejap kita tengok waktu malaikat mai jadi cerita apa. Kan? Nabi Lut pun berdoa, ya Allah, turunkanlah azab kepada mereka yang tidak mahu mendengar amaran daripada kamu, ya Allah. Allah Ta'ala pun hantar,
Allah hantar malaikat ketua punya. Jibril dengan Mikail. Dalam satu riwayat, Jibril dengan Israfil. Ada satu riwayat, Jibril, Israfil, Mikail. Nak pakai yang mana? Kita katalah 3 orang. Tapi yang pasti riwayat seorang tak ada. Malaikat yang mai ketika tu sama ada 2 ataupun 3. Malaikat pun turun. Bila malaikat turun, mai ke bumi ni, dia akan berubah ataupun berupa dengan rupa manusia. Siapa yang rajin mengaji, dia tahu. Malaikat bila dia turun, nak buat turun azab, ataupun dia turun nak sampaikan wahyu, ataupun dia turun untuk apa sajalah. Bila malaikat turun nak berjumpa dengan Nabi dan Rasul ni, mesti dengan rupa paras manusia. Sama lah macam Jibril duk buat turun wahyu kepada Rasul-Rasul. Setiap kali buat turun wahyu, nak baca ni, nak baca qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Nak baca kat Rasulullah, Jibril akan turun dengan rupa paras manusia. Dan bila berupa tu pula, malaikat-malaikat ni akan turun dengan rupa orang yang paling tampan sekali. Entah no? Yang paling tampan sekali. Sama lah seperti mana Jibril selalu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jibril selalu berupa dengan rupa seorang sahabat yang sangat tampan. Nama sahabat itu Dihyah ibnul Khalifah Al-Kalbi. Sahabat ni jarang tuan-tuan yang rajin baca Syama'il, dia tahulah, no? Dihyah ni seorang yang tampan dan soleh. Tampan ni bukan muka saja, badan kurui. Tampan ni muka dengan badan tegap, tampan. Ketika malaikat Jibril, Israfil dan Mikail turun nak pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim, nak pergi jumpa dengan Nabi Lut, turun dengan rupa paras yang tampan. Jam tak tuan-tuan? Ni hak geng-geng homoseks tengok ni. Hak geng LGBT tengok ni. Kira hak abang sadu lah turun ni. Dia ramai hari ni sadu ya, muka tak tampan. Muka tampan ni bukan semua orang tuan. Bukan semua orang muka tampan. Hak badan elok, muka pun tampan. Begitu keadaan malaikat bila turun. Turun pula pi kat kaum ni. Tuan-tuan tengok sekali apa kata Nabi Lut alaihissalam dan apa yang jadi. Malaikat turun pi jumpa Nabi Ibrahim dulu di Palestin. Palestin nak mai ke Jordan ni tuan-tuan. Jordan pula ujung kali. Di Palestin turun kot tu Syria, Lebanon, Jordan tang ni. Lepas tu Jordan pula ujung tang selatan. Sadum, Bahar Mayit ni, Laut Mati ni dia ujung. Jadi dalam 1000 kilometer lah, lebih kurang tuan-tuan. Saya tak ingat waktu jalan tu, tak tengok lah kilometer, tapi lama lah. 1000 kilo. Turun, maka malaikat-malaikat pergi jumpa Nabi Ibrahim dulu. Saya tak mau cerita. Malaikat-malaikat pergi jumpa Nabi Ibrahim, bagi salam, mai 3 orang atau 2 orang. 2 riwayat, 2 atau 3 masuk. Salam. Tengoklah tuan-tuan, boleh tengok surah apa saya tak tahu, tapi duk baca tu duk jumpa lah. Yang nu bagi salam, Nabi Ibrahim jawab salam. Tengok tamu. Nabi Ibrahim kenal tak? Dia Nabi, dia Rasul, dia kenal tak malaikat ni? Jawapan dia tak kenal. Ingat tuan, yang ni tak ada khilaf. Nabi Ibrahim tak kenal 3 tu malaikat. Dan Nabi Ibrahim tak kenal yang tu adalah orang penduduk situ. Dia bukan orang penduduk situ. Saya hurai Nabi Ibrahim pula jadi panjang. Tak sampai dah Nabi Lut bosan. Tuan no? Tapi dia panggil masuk jadi tamu. Saya pendek cerita. Bila dah masuk, tak pendek juga. Dah masuk jadi tamu. Nabi Ibrahim kata duduk apa semua. Tak, tamu tapi tak kenal. Duduk. Dia pun pergi belakang. Faja'a bi'ijlin haniz. Dalam satu lagi, bukan satu riwayat, dalam satu ayat lain Quran, faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim dia pergi pilih. Dia pergi ambil lembu hak muda. Lagi mana? Lembu hak muda, kemudian dia panggang.
Dia kata duduk sat kat tamu dia pergi belakang, semelih, lapah apa semua, panggang. Subhanallah, perangai Rasul tuan-tuan. Apa yang ada di rumah dia yang paling sedap, yang itulah yang akan dihidangkan kepada tamu. Satu masjid ni tak buat sekali dengan saya. Tuan-tuan, kita kalau di rumah ada kijang sekilo, lepas tu ada ayam. Nak masak yang mana tamu mai? Kau tuan-tuan tak kerti apa kijang. Kijang ni lagi sedap daripada lembu. Macam mana? Makan tak tak tahu juga. Lagi sedap. Tuan-tuan, yang mana yang paling sedap, yang paling mahal dalam rumah, sifat para rasul, yang tu yang diberikan kepada tamu. Dalam keadaan tetamu tu bukan adik-beradik dia, tak kenal pun. Habis bok mai hidang apa semua, panggang pula tuan tu, sekok 3 orang kita kata tu dia. Jadi panjanglah cerita tuan tu. Bok mai hidang. Kata para ulama tafsir, yang ni tak ada dalam Quran. Cuma Quran sebut tangan mereka pegang tak kena, pegang tak sampai. Sebab apa? Sebab cahaya. Malaikat pegang dia mengikut ni. Bila pegang daging tu, jadi mengikut ni. Dia macam dia tak dapat. Nabi Ibrahim jadi takut. Ar-raw', Allah sebut dalam Quran, raw'un ni dia jadi takut. Dia tengok kan. Tuan-tuan, setara Nabi itu dia tak kenal yang tu malaikat. No? Ada hak wali jadi-jadian ni, malaikat duk mai tiap-tiap hari pula tu. Oi, punya hebat. Jibril mai dah, mai duk bai'ah pula tu. Israfil mai bai'ah dia lagi. Amboi. Tuan-tuan, yang ni tak ada khilaf. Nabi Ibrahim sampai tahap itu dia tak kenal yang tu malaikat. Sampailah lepas duk pegang tu tak capai, tak dapat, dia pun takut. Bila malaikat tengok Nabi Ibrahim dah ketakutan, baru dia faham, inna rusulu rabbik, kami ni para rasul, malaikat. Baru dia tenang. Kemudian, wahai Ibrahim, ada 2 berita. Yang pertama, Allah nak kurniakan anak kepada kamu. Dua-dua umur 80 ke atas. Cerita panjang dah. Habis berita anak, seronok dapat, tuan-tuan, dapat berita gembira dapat anak. Nabi Ibrahim pun dah tenang apa semua. Wahai Ibrahim, kami juga dalam perjalanan membawa azab Allah kepada Nabi Lut, kepada kaum Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim kata, Allah telah putuskan kepada kalian untuk membawa azab ke kaum Lut. Ya. Kalaulah ada di kalangan kaum Lut itu 10 buah rumah yang beriman, boleh tak hampa tarik balik azab tadi? Rahmat dan pengasih Nabi Ibrahim, bukan kaum dia, tapi rahmatlah Rasul kan. Boleh tak kalau ada 10 rumah yang beriman? Maka jawab malaikat ni, wahai Ibrahim, bukan 10 buah, 7 buah pun tak ada, 5 buah pun tak ada yang beriman. Tuan-tuan, berapa peratus tuan-tuan yang waktu tu amalkan tu? 95%. Wallahu alam. Tapi apa dia yang dari apa yang disebutkan oleh malaikat, wahai Ibrahim, bukan 10, bukan 7, 5 buah pun tak ada. Maksudnya begitu majoriti waktu tu. No? Nabi Ibrahim dia, dan Allah sebut dalam Quran, yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim bersoal jawab dengan para malaikat tentang kaum Lut yang akan didatangkan bala, yang akan didatangkan azab sebentar. Berapa hari saja lagi. Nabi Ibrahim kata, boleh tak mohon dengan Allah untuk tidak menurunkan bala tersebut, wahai Ibrahim. Tak payah bincanglah tajuk ni, sebab bala ini telah diputuskan oleh Allah. Tak boleh dah. Tapi Nabi Ibrahim dengan sifat kasih dia, apa semua, bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tengok surah Hud balik nanti kan. Tengok daripada ayat 70 tu, kisah tu lah. Antara tempat yang disebutkan kisah azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut yang mengamalkan hubungan seks songsang ni, surah Hud daripada ayat 70 tu sampai 82. Boleh tengok terjemahan. Ni saya hurai ni. Kan? Jadi Nabi Ibrahim bukan saja dia minta, bahkan
Tuan-tuan sekalian, dia pi pula. Disebutkan oleh para ulama tafsir, Nabi Ibrahim keluar daripada Palestin, pi Jordan, pi ke Laut Mati, ke Sadum tu. Pergi ke Sadum, dia pun berdakwah pula. Kan? Dia pun berdakwah, dia kata akan datang azab Allah. Orang tak heran lah tuan-tuan. Sebut azab Allah ke hang Rasul ke, tuan-tuan bayang tengok. No? Kita kalau orang soleh hari ni bagi tahu kepada kita, bagi amaran kepada kita, jangan buat benda ni, nanti jadi sekian, pun kita akan ambil, orang tahu ambil cakna lah benda tu. No? Seperti mana Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti, no? Ada video dia secara jelas sebelum jadi kebangkitan rakyat di Syria tu, dia dah sebut, nah, saya dengar dengan telinga saya sendiri, nah. Dia sebut, dia kata, jangan, aku nampak dalam mimpi Allah Ta'ala buat main satu berita yang buruk kepada kita semua. Dia larang, dia kata jangan buat benda ni. Aku nampak akan berlaku pertumpahan darah yang lebih besar. Kan? Jadi itulah. Jadi Rasul ni, tuan-tuan, Nabi Lut pun bagi tahu jangan buat benda ni, akan datang azab Allah. Nabi Ibrahim mai tambah pula bagi tahu lagi jangan buat, akan datang azab Allah. Orang tak heran. Tak takut, sedangkan dia tahu yang ni Rasul, ini Rasul, dia tahu tuan-tuan apa bukti dia. Saya bawa satu persatu, iaitu bila Nabi Lut mai bagi tahu akan kamu semua akan dikenakan azab Allah kalau berterusan mengamalkan benda pelik, benda teruk songsang macam ni. Dia kata akhriju ala lutin. Wa qala apa ni? Innahum unasun yatatahharun. Yang ni geng-geng suci. Buat kelang. Orang-orang baik ni buat kelang. Hak bersih-bersih. Hak geng-geng suci ni buat kelang. Tuan-tuan, ayat dia apa? Ada hari ni? Sama. No? Ayat yang sama. Watak yang berbeza. Orang-orang yang berbeza aja. Tuan. Hari ni bila kita sebut sekian-sekian macam ni, ni mereka ni biduk jauh lah, biduk tanglai lah. Ni geng-geng baik ni. Geng suci. Innahum unasun yatatahharun. Kata kaum Nabi Lut kepada Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim pun balik. Tetamu Nabi Ibrahim, para malaikat ni pun balik. Bergerak. Lepas bagi tahu dua berita ni, Nabi Ibrahim pun dah pujuk. Dia dah pujuk, Allah sebut. Bagaimana Nabi Ibrahim merayu untuk ditarik azab yang akan diturunkan beberapa hari ini. Dan Allah puji Nabi Ibrahim. Allah sebut dalam surah Hud ni ayat 75, Allah sebut inna Ibrahim la halimun awwahun munibun, iaitulah sesungguhnya Ibrahim ini seorang yang penyantun, lembut hatinya, selalu suka kembali kepada Allah. Baik Nabi Ibrahim, lembut hati dia, kata Allah dalam Quran. Kemudian malaikat pun bergerak menuju ke Jordan. Ini bahasa mudah faham. Menuju ke Sadum. Sampailah di kampung tersebut. Di kampung tu lah. Bila sampai di kampung tu, bukan masuk tengah kampung lagi. Ada dua riwayat, saya pilih satu je lah. Ada satu cerita jumpa dengan anak-anak Nabi Ibrahim yang salihah. Nabi Ibrahim pula, anak-anak Nabi Lut yang salihah. Ada satu riwayat, para malaikat ni terus pergi berjumpa dengan Nabi Lut alaihissalam yang sedang bekerja di kebunnya. Nampak tuan? Yang sedang bekerja di kebunnya. Para rasul ni kalau dia minta dengan Allah, ya Allah, keluarkanlah emas kepada aku, Allah Ta'ala boleh buat turun seketui-seketui macam ni. Kan? Tapi mereka bekerja. Yang tu tajuk bagaimana para rasul bekerja, berpenat lelah, membanting tulang untuk menyara kehidupan mereka. Nabi Lut bekerja di kebun dia. Antara kepakaran pada zaman itu ialah berkebun. Pada zaman itu, maka Nabi Lut bekerja. Datang malaikat ni, 2 atau 3 orang, pilihlah mana-mana riwayat pun datang para malaikat ni. Wahai Lut, wahai pemuda, kami ni daripada luar nak jadi tetamu, boleh ke? Nabi Lut pun tengok, oh bukan orang kampung ni. Dia pun mula berhenti lama bila dia tengok 3 orang ni.
dia kata hadza yaumun asib. Hari ini hari jam. Tuan-tuan, perkataan ni ada. Nabi Lut sebut ayat 77. Dia kata hadza yaumun asib. Bila dia tengok tiga-tiga orang ni semua handsome, semua tiga-tiga ni dengan tubuh tegap, dengan muka kacak, dia kata hadza yaumun asib. Hari ni hari malapetaka, dia kata. Pasal apa? Pasal dia tahu dah apa nak berlaku. Dia tolak tak yang ni depa ni nak jadi tamu? Rasul tolak dah? Rasul takkan tolak. Wahai Lut, kami nak bermalam di rumah kamu, nak jadi tamu. Maka Nabi Lut pun tengok, dia risah dah. Nabi Lut resah, dia tahu dah apa berlaku lagi. Habis dia akan malu dia. Nak tolak pun tak boleh, nak ambil pun jadi serba salah. Maka Nabi Lut kata, boleh. Berjalan balik ke rumah Nabi Lut AS dalam keadaan yang rahsia. Nabi Lut pun bertanya kepada mereka ni. Dan tuan-tuan, poin sebelum saya lupa, Nabi Lut tak tahu ketiga-tiga ataupun kedua-dua orang ini adalah malaikat. Faham tuan-tuan? Bila kita mengaji lagi tuan-tuan, insya-Allah Allah selamatkan kita daripada ditipu. Macam-macam hari ni. Imam Mahdi berlambak-lambak. No? Taman Imam Mahdi, taman ada Imam Mahdi. Hak perempuan pun ada. Imam Mahdi juga. Saya pernah jumpa tuan-tuan. No, macam-macam pernah jumpa ni, terlampau pelik. Tuan-tuan, Nabi Lut, Rasul yang kedua yang tak tahu tiga-tiga ni malaikat. Tak tahu. Yang ni tak ada khilaf. Sampai ke sudah baru dia tahu. Saya isi cerita. Ni nak sampai dah ni. Kemudian Nabi Lut pun ajak balik dalam perjalanan tu. Nabi kata, ama ta'lamuna ma ya'malu ahli hadhihi al-qaryah. Nabi Lut kata, tak pernah dengar kau cerita kampung, penduduk kampung ni 40,000 orang tuan, 40,000 orang, 400,000 orang. Besar mana tuan? Yang mengamalkan seks sonsang ni secara bebas dan tak malu dah, secara berleluasa. Nabi Lut kata, tak pernah dengar kah pasal kampung kami? Sesungguhnya kata Nabi Lut, innaha la syarrul qaryatin fil ardi amala. Penduduk di kampung ni mengamalkan sesuatu yang paling buruk. Tapi dia tak abang ni. Jalan sampai masuk dalam rumah dia, seorang pun penduduk daerah yang besar tu tak tahu. Alhamdulillah selamat. Para malaikat ni sampai tengah hari. Yang ni disebutkan, ada riwayat. Sampai tengah hari rembang. Ini disebutkan dalam Quran. Betul-betul tengah hari sampai, duduk dalam rumah Nabi Lut apa semua. Anak-anak dia pun salihah, 2 orang perempuan, rahsiakan. Nabi Lut minta rahsia. Isteri Nabi Lut balik. Isteri dia tidak beriman dengan syariat dia. Dia masuk rumah, tengok Nabi Lut duduk sembang. Dia kata handsome. Hak ni kacak sungguh-sungguh ni. Tak pernah tengok yang sekacak ini dan seelok ini pakaian mereka. Seelok itu. Kacak sungguh. Maka isteri dia normal. Isteri Nabi Lut ini normal. Tapi perangai tak elok. Dia keluar dan dia pergi bagi tahu ke orang. Dia pergi dekat kelab, dia pergi kat jalan, dia kata kat rumah aku, hebat. Kan? 3 orang ni tak pernah ada yang handsome macam mereka. Tuan-tuan, bila dia pergi bagi tahu ni, pergi bagi tahu, Allah sebut dalam Quran, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Satu daerah tu pakat keluar ramai-ramai, bersegera, berlari-lari lagi. Punya tak tahan. Allahu Akbar. Ni saya nak cerita tuan-tuan. Allah gunakan ibarat, bukan mereka pergi keesokan harinya mereka pun pergi. Lepas isteri Nabi Lut bagi tahu, pakat berlari pi. Punya zaman tu nak bagi tahu. Fahamlah tuan-tuan. Hari ni kalau ada orang yang nak berzina pun, dia tak ada lah dengar ada perempuan cantik, terus tak motor pum pi. Tuan-tuan, tak sampai tahap tu. Tapi perlakuan songsang zaman Nabi Lut ni sampai tahap Allah Ta'ala ibaratkan dalam Quran, yura'una ilaih,
pakat berlari, bersegera. Kalau kita zaman hari ni, start motor, pum, pergi rumah Nabi Lut. Petang dah, waktu tu dah petang. Berimpun, rumun rumah Nabi Lut. Hak ni yang Nabi Lut kata ni, hak ni malapetaka dah. Semua lepas ketuk pintu pun semua, sampai terak tu. Punya tak ada malu dah. Sampai ketuk pintu, Nabi Lut kata, untuk apa? Mereka pun sebut, wahai Lut, bagi tetamu kamu kepada kami. Tuan-tuan nak cari mana? Serahkan tetamu kamu kepada kami. Wahai Lut, kami dah tahu siapa ada di dalam. Kami nak mereka tu. Nabi Lut kata, ni anak-anak aku ada yang perempuan, tak berkahwin lagi. Hunna atharu lakum. Mereka ini lebih suci untuk kamu. Janganlah malukan aku depan tamu aku. Wahai Lut, tengok jawapan dia. Tuan-tuan boleh tengok apa nama ni dalam Quran. Dijawab oleh kaum Nabi Lut tadi, laqad alimta ma lana fi banatika min haq. Wahai Lut, hang pun tahu kami bukan mau dengan orang perempuan. Tuan-tuan, dahsyat zaman tu. Wahai Lut, hang tahu kami ni semua tak mau dengan orang perempuan. Kami tak ada nafsu, hang pun tahu benda tu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Hang tahu pasal apa kami nak tamu ni. La ilaha illallah. Punya tak malu, tuan-tuan. Bukan dia bercinta dulu ke apa ke kan. Tak kira lah kalau jantan sama jantan pun dia bercinta dulu ke apa semua. Hak ni jenis rogol ni. Oi, jenis kasar punya ni. Jenis tak tahan dia. Dia jumpa. Subhanallah. No? Inilah tahap, inilah yang Quran nak cerita kat kita semua. Sampai lepas pi sebab rupa paras setampan tiga-tiga orang malaikat tu tak pernah ada. Lagilah semua tak boleh nak, dia jadi tak boleh nak fikir lah, tuan. Oh, dia jadi tak boleh nak fikir dah. Pi rumah tu, akhirnya mereka redah pintu. Terbuka pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka jawab malaikat-malaikat tadi, wahai Nabi Lut, jangan takut. Inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik. Wahai Lut, kata malaikat Jibril, tak payah takut. Kami malaikat, mereka takkan dapat menyentuh kami. Bila dah masuk dalam tu, malaikat Jibril alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, izinkan aku butakan mata mereka. Yang ni ada dalam Quran. Ada, tapi bukan dalam surah ni, dalam surah lain Allah Ta'ala izinkan, maka malaikat Jibril waktu tu orang lah, dia pergi sentuh ya di muka. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu azabi wa nuzur. Malaikat Jibril dia pergi sentuh macam tu. Dia sentuh buta, semua buta. Hak geng-geng ni, hak ketua-ketua lorong lah ni, hak main ni. Hak rempuh masuk ni kira hak paling tak boleh kawal lah ni. Tuan-tuan ni hak 15-20 orang yang rempuh pintu sampai pecah masuk ni. Punya nak kat handsome ni. Dia manusia-manusia macam ni. Bila dia jadi macam ni, dia tak malu lah. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam YouTube hari ni, hak geng lelaki-lelaki tukang jadi perempuan ni kan, transgender ni kan, LGBT hak T tu, hak transgender tu. Dia lelaki-lelaki, dia tukang tubuh dia jadi perempuan. Berapa orang ni? Ada 2-3 orang, saya tak mau sebut nama dia. No? Depa punya pengikut ni ratus-ratus ribu punya. Dia malu ke? Tak malu. Tuan-tuan, kalau dia keluar, dia bawa jantan ke dia bawa perempuan? Dia bawa jantan. Dia tu lelaki ke perempuan? Dia lelaki. Dia bawa siapa? Dia bawa lelaki. Malu tak? Tak malu. Dia tunjuk dekat orang, ratus-ratus ribu orang tengok. Tak ada siapa rasa apa. Tak ada siapa rasa apa. Siapa yang berdepan dengan mereka ni dan sebut benda ni? Ni yang sebut ni, macam Nabi Lut alaihissalam. Allahu Akbar. Dia takkan segannya. Geng ni, dan dia jadi macam tu, dia tak malu dah. Maka, mereka ni rempuh pintu, masuk sampai ke dalam, akhirnya buta. Buta, dah buta, nak buat tang mana lagi? Kan senang lah, nak menampak pun senang. Bukan dia boleh ligan dah. Malaikat Jibril pun tampak muka dia, bukan tampak lah, dia sentuh muka, sentuh kan. Ini disebut oleh para ulama tafsir. Kemudian jadi buta. Akhirnya mereka balik macam tu lah. Dah pakat kena dah. Pakat kena, habis buta, hak mai semua. Habis pakat balik.
merabah-rabah balik apa semua, maka malaikat pun beritahu, wahai Ibrahim, bawa keluar orang-orang yang beriman daripada kampung kamu, ahli keluarga kamu, kecuali isteri kamu. Sebab sesungguhnya azab Allah sudah pun dekat. Sebab azab Allah akan diturunkan subuh. Malaikat sampai tengah hari, duduk sampai petang, dekat nak malam, pecah rahsia. Lepas tu main duduk rumun apa 3-4 jam, dekat subuh. Subuh azab turun. Waktu tu kita kata lah, hari ni dah ada jam kan. Alaysa subuhu biqarib. Malaikat kata, wahai Ibrahim, subuh dah dekat. Azab Allah akan diturunkan waktu subuh. Keluarlah kamu daripada kampung ni. Sagi bila kamu keluar daripada kampung ni, janganlah kamu pandang ke belakang. Ni nak tajuk filem jangan tengok belakang tu. Ni duk ambil dalam ni kah? Wala yaltafit minkum ahadun. Ayat 81. Hak jangan pandang belakang tu sini. Ada para ulama tafsir sebut, ya, jangan pandang belakang tu, jangan tengok ke belakang. Tuan-tuan, punya dahsyat azab tu. Azab yang Allah nak buat turun tu, dan ada tafsiran lain lah, no? Dia terlampau dahsyat, jangan sampai tengok. Kerana orang boleh pitam dengan menyaksikan azab tu. Dia boleh bergetak-getak tubuh badan dia kalau tengok azab tersebut. Sagi keluar, wahai Lut, dengan anak-anak kamu, 2 orang anak dia solehah, dan orang-orang yang beriman berapa orang je, dan jangan tengok dah ke belakang. Keluar terus. Maka Nabi Lut pun buat keluar, isteri dia buat keluar, beberapa orang ya. Wallahu alam, tidak disebutkan yang beriman. Maka keluar, kemudian malaikat pun mula turunkan azab, bermula dengan suara yang kuat daripada langit. Tuan-tuan bayang tengok, jadi gerun lah. Tuan-tuan, kalau ada satu suara hari ni, dia pancak sini, satu bertam ni dengar, rasa macam mana? Punya kuat, pung. Ni, satu kepala batas ni kita kata 400,000 kan? Mai satu suara daripada langit, sayhatun, Allah sebut dalam sayhatun minas sama. Tuan-tuan boleh tengok surah lain, tak silap saya, dalam ni dia sebut satu jenis ya. Dia main 3 azab. Pertamanya dia main dengan suara yang kuat daripada langit. Dia turun suara tu ketika mereka sedang masih lagi sedang melakukan kemungkaran. Tuan-tuan kalau perasan, orang-orang di kelab-kelab malam ni dekat dengan subuh, sampai dekat subuh, dia akan mula rancak ni bukan kuih 9 kah? Kuih 9 tak ada lagi. Kelab malam jangan pergi kuih 9. Tak ada orang ni. No, 1 kan, 2,5, 3,5 dekat subuh. Sama, perangai yang sama tuan-tuan. Yang ni. Sampai dekat subuh, mereka masih berpesta di kelab-kelab apa semua ni, masih duk liwat hang aku apa semua, duk buat perlakuan songsang ni. Waktu tu turun satu suara yang kuat daripada langit. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam, dia yang cungkilkan, no? Dia rebuk kat dalam bumi Sadum tu, rebuk kat dalam, angkat, lepas tu baru hempak turun ke bawah. Sebab tu di laut mati tu, kajian moden ada gunung yang dia punya dasar dia duduk di atas tu, puncak dia duduk di bawah. Kan? Orang yang pakai hak kaji batu apa semua ni, dia tahulah kan, dasar gunung ni jenis batu tu dia tahu. Maksudnya bila terbalik kot tu, lepas pergi ambil tengok, ni hak sepatutnya dasar hak bawah berapa kilometer tu. Duduk di atas. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ja'alna 'aliyaha safilaha. Jibril dia korek kat dalam, dia cungkil naik, terbalik macam tu, baru dia rejam pergi bawah. Tu azab yang kedua. Azab yang ketiga, Allah Ta'ala sebut, kami buat turun api-api. Bukan api, kami turunkan batu-batu daripada langit, batu itu telah pun dibakar. Musawwamatan 'inda rabbik. Setiap batu tu ada tanda. Tuan-tuan, dah turun mai satu suara yang kuat, tanah ataupun daerah negara Sadum itu dikorek, diangkat, diterbalikkan. Turun mai pula batu yang telah dibakar untuk kena dan hancurkan tubuh setiap kaum Nabi Lut alaihissalam. Seorang ulama tafsir sebut, ulama tafsir ni bukan ustaz hak zaman hari ni lah kan, Al-Imamul Alusi, Imam Mujahid, Al-Imam Ibn Abbas apa semua ni, dia sebut setiap batu itu ada nama dah. Ini salah satu riwayat lah untuk mentafsirkan musawwamatan, iaitu batu-batu yang ada tanda. Apa dia? Setiap batu tu
telah dibakar, panas, dia ada tanda turun mai batu tu, no? Pum pum pum. Jadi hujan daripada batu yang telah pun dibakar dan batu panas, kena kaum tersebut, akhirnya matilah kesemuanya, habis semua sekali. Tak berbaki seorang pun di situ. Kesemua sekali dihancurkan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni, 8.50 dah. Semoga kisah tersebut mendatangkan keinsafan kepada kita semua. No, banyak yang kita belajar, tuan-tuan. Pengajaran daripada kisah ni. Setakat mana mereka mengamalkan perlakuan songsang itu, sekadar dan setakat itulah yang kita tengok pada hari ini. No? Yang sedang berlaku, sedang berkembang, semakin hari semakin banyak. Maka ya Allah, kami sebutkan di hadapan pada malam ini ya Allah, bahawasanya kami tidak redha dengan apa yang telah berlaku tersebut, dan insya-Allah sama-samalah kita berdakwah untuk mengajak mereka ini ke jalan Allah dan ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.